محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري وإيمة yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjuk ia sifat, yang menunjuk ia sifat atas sekalian yang wajib dan jaiz dan mustahil, lagi sunyi daripada huruf dan suara, dan lainnya, lain daripada huruf dan suara. Mana lain ni? Daripada sekalian sifat kalam yang hadis, sifat kalam yang baharu, iaitu kalam, sifat yang ke-13, sifat yang qadimah, sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Yang mana sifat Allah sifat yang qadimah belaka. Tidak ada sifat Allah sifat yang hadisah, sifat yang baharu. Sifat Allah qadimah, sedia kala belaka. Yang qadim, yang azali. Qadim, azali, satu makna. Yang qadim, yang azali hanya zat Allah yang wajib ada, dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut yang qadim, yang azali, iaitu zat Allah yang wajib ada, diri Tuhan yang wajib ada, dan juga sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Ini termasuk sifat kalam, sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi yang qadim, yang azali, zat Allah, dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kalam ni sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang berdiri mana yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang qadimah yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani yang terdahulu, sifat ma'ani yang terdahulu, sifat yang qadimah juga, sama dan basar. Kemudian sifat hayah. Mana sifat hayah? Dia ada tambah sedikit, sifat yang maujud, yang sedia, itu sifat hayah. Sifat ilmu terdahulu, sifat ilmu, sifat yang maujud, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah, atau sifat ilmu. Kemudian sifat iradah, sifat yang wujudiyah, lagi sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudrah sama juga, sifat yang wujudiyah, lagi sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ma'ani yang 7 sama je. Yang pertama sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah ini dihuraian sifat qudrah dan sifat iradah. Dihuraian sifat ilmu, dihuraian sifat ilmunya, ilmu
Ertinya mengetahui dan iaitu sifat yang maujud, yang sedia. Gitulah. Dia sifat ma'ani bermula daripada kudrah iradah sampai ke bicara kalam adalah sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Situ. Jikalau Allah buka hijab, buka dinding, kita ni terhijab, terdinding daripada melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di pada mahsyar dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman akan terangkat hijab, terangkat dinding dengan bahawa orang yang beriman dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita terhijab, terdinding daripada melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mengangkat hijab, mengangkat dinding, kita dapat melihat zat Allah dengan mata lendai kita. Atas dunia sekarang, yang dapat melihat zat Allah dengan mata lendai hanyalah Nabi SAW jua pada malam Mi'raj. Nabi Adam tidak pernah melihat zat Allah. Jibril AS tidak pernah melihat zat Allah. Nabi Musa AS yang digelar dengan kalimullah. Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Musa tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala atas dunia. Yang dapat melihat zat Allah atas dunia hanyalah Nabi SAW pada malam Mi'raj. Sesiapa yang mengaku, mendakwa bahawa dia melihat zat Allah dengan mata lendai, bukan setakat berdosa, jatuh kafir. Jatuh kafir terus. Wal-iyazabillah. Bukan setakat berdosa mung. Ada. Bukan berdosa, bahkan jatuh kafir. Kalau dia mengaku melihat zat Allah dengan basar. Adapun di kalangan aulia-aulia Allah, mereka syuhud memandang akan Allah dengan basirah. Dengan mata, itu bicara lain. Itu sampai maqam sahabah, maqam aulia, dapat memandang Allah. Syuhud dipanggil istilah ilmu. Dapat memandang Allah, syuhud akan Allah. Nafas demi nafas, sa'ah demi sa'ah dengan basirah, dengan mata hati. Bukan dengan hak mata lendai. Itu syuhud dengan basirah. Itu bicara lain. Ini bicara melihat dengan mata kasar, dengan mata lendai, hanya berlaku kepada Nabi SAW pada malam Mi'raj. Orang yang beriman di hari akhirah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kudrah iradah sampai ke kalam, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada, sebagaimana zat Allah, zat yang ada. Zat Allah, zat yang wajib ada. Az-zat al-wajibul wujud. Zat Allah, zat yang wajib ada. Yang dapat kita melihat di hari akhirah bagi orang yang beriman. Sifat kudrah sampai ke sifat kalam, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Jikalau Allah buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah, bukan hanya dapat melihat zat Allah yang ada, dapat melihat sifat kudrah sampai ke kalam yang ianya sifat yang ada. Sifat wujud, qidam, baqa' bukan sifat yang ada. Itu sifat yang sungguh sahaja. Tidak akan dapat melihat sifat wujud, qidam, baqa'. Bukan sifat yang ada. Tapi zat Allah yang tidak ada permulaan, kita retilah bersifat dengan qidam. Zat Allah yang tidak ada kesudahan, kita retilah zat Allah bersifat dengan baqa'. Adapun diri sifat qidam, diri sifat baqa' bukan sifat yang ada. Di dalam syurga nanti tidak dapat melihat sifat qidam, baqa' dan juga sifat-sifat yang lain. Daripada sifat 20 yang dapat dilihat hanyalah sifat ma'ani yang 7, kudrah sampai ke kalam. Dapat melihat akan kudrah iradah sampai ke kalam. Sebab kudrah iradah sifat yang ada. Itu saja.
Ini pembicaraan dalam sedikit lah. Ini fardu kifayah. Apabila kudrah sifat yang ada, berdiri pada zat Allah. Mana ada di zat Allah. Macam mana sifat kudrah yang wujudiyah, sampai ke sifat kalam yang wujudiyah, berdiri ada di zat Allah. Melazimkan akan maknawiyah. Itu keluarlah kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi seolah-olah kaunuhu qadiran, kaun sampai kaun mutakalliman inilah yang melekatkan sifat kudrah yang ada sampai ke sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Kenapa wujud kidam bakok tidak ada kaunuhu? Seolah sebagai pelekat. Sebab wujud kidam bakok bukan sifat yang ada. Cuma reti sahaja. Begitu. Jadi kalau betul-betul nak faham jalanan sifat 20, pembicaraan maknawiyah yang 7, kaunuhu qadiran sampai kaum mutakallimah, kena faham sini lah. Apa beza antara sifat kudrah sampai ke kalam dengan sifat kaunuhu qadiran sampai kaum mutakalliman? Kenapa kau sifat yang lain wujud sampai wahdaniyah 6 sifat tidak ada kaunuhu? Sebab sifat kudrah sampai ke sifat kalam sifat yang wujudiyah, sifat yang ada, kemudian berdiri pada zat Allah. Mana ada di zat Allah. Macam mana sifat kudrah sampai ke kalam, sifat yang ada kemudian berdiri, mana ada di zat Allah, yang melazimkan akan maknawiyah. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, seolah-olah kaunuhu itulah yang melekatkan sifat kudrah sampai ke kalam sifat yang ada tadi di zat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat makna yang 7. Jadi kudrah iradah dia sebut sifat yang wujudiyah, lagi sedia. Dia disebut sedia bahasa Melayu. Hak kalam ni sifat yang qadimah, sedia juga. Cuma sifat samak basar kalam tidak didatangkan sifat yang wujudiyah. Itu dia tinggal. Jadi sama je lah. Daripada sifat kudrah sampai ke sifat kalam sama saja. Sifat yang wujudiyah, yang qadimah. Sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatillahi ta'ala. Itu kalau orang Arab. Sifat yang sedia kala, sifat yang ada, yang sedia kala, yang berdiri, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Dia kudrah sampai ke kalam ni sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Nak tolak puak-puak Mu'tazilah. Nak tolak puak-puak Mu'tazilah, mereka menafikan sifat kudrah iradah sampai ke kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Puak Mu'tazilah berpegang bahawa tidak ada di zat Allah sifat kudrah sampai ke sifat kalam. Nanti dia akan bicara. Makna menafikan sifat kudrah iradah di zat Allah Ta'ala, itu fahaman Mu'tazilah, tak hukum kafir. Menafikan Allah bersifat dengan sifat wujud, menafikan Allah bersifat dengan sifat qidam baqa', itu kafir ijma' ulama'. Itu kafir lah tu. Tanda ni. Dia menyatakan Allah tidak bersifat dengan sifat wujud. Mana Allah tak ada. Kok mana lagi? Kafir lah. Allah ada tapi tidak bersifat dengan sifat qidam. Mana Allah baharu macam kita. Kok mana lagi? Kafir lah. Menafikan Allah bersifat dengan sifat baqa'. Allah tak kekal macam kita juga. Cuma kita hak binasa dahulu. Allah binasa kemudian. Lepas habis makhluk binasa, Allah pun jadi binasa lah Allahnya. Itu memanglah jelas kafir lah. Jadi wujud kena baqa' ijma'. Ahli sunnah sama, Mu'tazilah sama. Tolak wujud kena baqa' sampai ke wahdaniyah. Allah tidak bersifat dengan wahdaniyah. Allah berbilang, Tuhan banyak. Banyak kerja nak buat ni kan. Tu jelas dah lah. Kafir lah dianya. Ada ni. Jadi menafikan sifat
wujud kidam bakok sampai wahdaniyah tu kafir. Ada pun menafikan, menolak Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah sampai ke kalam, hak tu golongan Mu'tazilah yang khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir lah tu. Pandai ni. Kita dengar sok mudah Mu'tazilah ni. Dia Mu'tazilah ni golongan yang tergelincir daripada jalanan yang sebenar. Tergelincir. Ini ayat kitab lah, tergelincir. Orang sekarang tergelincir tak berapa nampak molek dia tu. Lepas tu sesak. Gitulah, sesak lah. Dia tergelincir tu sesak lah. Tapi dalam kitab sebut tergelincir daripada jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tergelincirnya macam gelecoh gitu je. Kita gelincir gelecoh tak apa panggil. Ada. Mana sesak? Sesak baru jelas. Lepas tu sesak dengan kafir macam mana beza pula? Sesak dengan kafir macam mana beza pula? Dia kadang-kadang kita ni satu-satu nak kena cerita. Dia sesak dengan kafir ni umum khusus. Ada umum khusus. Sebut kata kafir sesak lah. Sebut kata sesak tak semestinya kafir. Dia gitu. Jadi sesak ni umum lah. Mana hak kafir pun sesak, hak pasik berdosa besar pun sesak. Tapi kalau kafir tu sesak lah. Pada ni. Mana sebut kata kafir, sah lah sesak. Sebut kata sesak, macam Mu'tazilah ni sesak, tapi tak ukur kafir. Tapi akidah yang salah, akidah yang berdosa besar, sesak akidah ni. Dah sesak kafir, tak semestinya. Kalau kafir, sah sesak. Kalau sesak, tak semestinya kafir. Faham? Jadi Mu'tazilah ni sesak. Tapi kafir ke tak? Ada ulama kata dosa besar, ada ulama kata kafir. Dan ada Mu'tazilah yang tidak ada ulama kata kafir. Tapi sesak, sah lah sesak. Itu beza dia lah. Jadi sesak ni umum lah. Hak kafir pun sesak, akidah berdosa besar pun sesak. Tapi kalau sebut kafir tu tak ada benda dah lah. Memang sesak lah kafir tu. Kan? Dia banyak seumpama tu. Banyak. Dia umum khusus dia panggil. Macam ginilah contoh. Antara suci dengan bersih. Suci dengan bersih. Mana kalau kata bersih, suci lah. Kalau kata suci, tidak semestinya bersih. Busuk bangau tu bersih ke? Busuk-busuk. Peluh ni. Busuk. Bersih ke tak? Bersih. Tapi suci ke tak? Suci dia dah najis. Suci tak najis. Semayang sah. Sebab dia suci dia najis. Tapi bersih ke tak? Bersih apa busuk gitu? Maknanya, kalau sebut kata ni suci, terkadang bersih, terkadang kotor. Sebut kata bersih, sah suci. Boleh beza tu. Sebab kita syarat sah semayang suci daripada najis. Bersih daripada kotoran sunat. Sebab kita nak menghadap Allah Ta'ala. Adapun suci daripada najis, syarat untuk sah semayang. Adapun bersih daripada kotoran sunat. Sebab kita nak menghadap Allah. Takkanlah kita nak menghadap Allah dalam keadaan tubuh kita berbau busuk. Tapi kalau semayang keadaan tubuh berbau busuk, sah lagi sebab dia masih lagi suci. Sebab di tubuh dia tidak ada najis. Dia panggil suci daripada najis. Tapi dia panggil kotor. Dia umum khusus dia panggil. Kotor tak semestinya najis. Najis semestinya kotor. Air liu, kotor. Tai hidung, kotor. Tai telinga, kotor. Najis tak? Tak. Tak najis. Ke macam mana? Orang kawin tai hidung, dia basuh tangan tak? Daripada suki jangan ada muka gitu. Nanti kawin tai hidung, dia basuh tak tangan? Nanti dia semayang nanti. Nanti dia semayang. Dia duduk dia korek macam maghrib dengan isyak tu lah. Dia nak sembahyang isyak nanti. Dia korek tak hidung. Tangan dia tak basuh. Nanti dia sembahyang. Bukan najis. Kotor.
Tapi kalau najis, macam tai cicak, sah kotor. Jadi tai hidung, kotor, tapi tak najis. Dia umum khusus gitu. Tak ada ni. Tukar kita antara bersih, suci dengan bersih, najis dengan kotor. Kalau najis, sah kotor. Kalau kotor, tak semestinya najis. Tadi, tak hidung, kotor. Tapi tidak najis. Tak cicak, najis. Serta kotor. Ada ni. Suci tidak semestinya bersih. Kalau bersih, sah suci. Ada. Dia panggil umum khusus dia panggil. Mana kalau kata suci, umum. Hak bersih pun panggil suci. Hak kotor pun panggil suci. Tapi kalau panggil bersih, hak kotor tak masuklah. Macam tadilah. Antara sesak dengan kapi. Sesak ni umum. Hak kapi pun sesak. Hak dosa besar pun sesak. Pada ni. Tapi kalau kapi, sesaklah. Jadi Mu'tazilah ni akidah yang tergelincir, akidah yang sesak. Kapi tak kapi, itu khilaf ulama. Pada ni. Tapi sesaklah. Akidah yang pasti. Jadi Mu'tazilah ni satu nama yang besar. Dalam Qamuh Marbawi menyatakan bahawa Mu'tazilah ada 20 golongan. Macam contoh ajaran sesat. Ajaran sesat nama besar. Di bawah tu ada bagai-bagai fahaman yang berbeza-beza. Kesesatan yang berbeza-beza. Tapi nama besarnya ajaran sesat. Lepas tu bawah tu adalah ayoping lah apa dah. Nama-nama bawah tu macam-macam lah nama tu. Bawah tu. Makna nama besar ajaran sesat. Lepas tu bawah tu. Samalah Mu'tazilah nama besar. Bawah tu macam-macam fahaman lah. Termasuk Mu'tazilah yang menafikan tak ada sifat kudrah iradah di zat Allah. Tak ada. Sampai ke kalam tak ada. Pada ni. Tetapi Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui, Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata dengan zat, bukan dengan sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Di situ. Kenapa Mu'tazilah dia menafikan sifat kudrah iradah sampai ke kalam? Sebab zat Allah, zat yang ada. Zat yang ada. Kalau sifat kudrah ada di zat Allah, sifat iradah ada di zat Allah sampai ke sifat kalam. Jadi kudrah iradah sampai ke kalam ada sifat yang ada. Jadi kalaulah sifat kudrah sampai kalam ada di zat Allah, jadi berbilang yang ada. Zat Allah ada. Sifat kudrah Allah ada. Sifat iradah Allah sifat yang ada. Sifat kalam Allah sifat yang ada. Jadi berbilang yang ada. Pok ni tolak. Yang ada hanyalah zat Allah jua. Satu-satu yang ada zat Allah. Dah sifat wujud kina bakak. Bukan sifat yang ada. Tak apa tu. Kudrah, iradah sampai ke kalam. Sifat yang ada. Jadi banyak hak ada. Hak ada sedia kala lah. Zat Allah ada sedia kala. Sifat kudrah Allah ada sedia kala. Sampai pada sifat kalam Allah ada sedia kala. Berbilang yang ada. Ini Mu'tazilah. Kita ahli sunnah. Berbilang yang ada pun tak salah sebab hak Tuhan belaka. Apa salahnya? Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi oleh kerana kudrah sampai ke kalam sifat yang ada, Mu'tazilah tolak. Tetapi Mu'tazilah tidak menafikan kekuasaan Allah. Tidak menafikan kehendak Allah. Tidak menafikan mengetahui Allah. Tapi dengan zat. Bukan dengan sifat kudrah iradah sampai ke sifat kalam. Itu je beza dia. Menafikan kekuasaan Allah. Menafikan kehendak ilmu Allah. Allah tidak mengetahui jahil. Itu bukan Mu'tazilah tu. Itu kafir lalulah itunya. Ada ni. Mana Allah berkata-kata. Tapi bukan dengan sifat kalam. Dengan zat. Ni hak puak Mu'tazilah. Ada ni. Jadi sifat kudrah sampai kalam sifat yang ada. Lepas tu yang qadimah. Yang sedia kala. Sifat Allah qadimah belaka, sedia kala belaka. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang ada pada zat Allah. Yang menunjuk ia sifat kalam. Yang menunjuk ia sifat kalam. Atas sekalian yang wajib.
dan jaiz dan mustahil. Sifat kalam Allah ni dia menunjuk dilalah, nanti dia akan bicara. Ini takluk dilalah dia panggil. Dengan sifat kalam Allah menunjuk atas persekalian yang wajib. Mana? Qul huwallahu ahad. Itu menunjuk atas keesaan Allah. Itu wajib. Allahus samad. Itu menunjuk atas bukan ni? Allah Ta'ala tempat tumpuan. Itu yang wajib. Ada ni. Itu menunjuk atas yang wajib. Banyak lagi lah ayat-ayat lain. Menunjuk atas perkara atas yang wajib. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Itu menunjuk atas perkara yang wajib. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Akulah Allah Ta'ala, tiada Tuhan malaikat aku. Itu menunjuk ke atas yang wajib. Mana ni? Sifat kalam dah menunjuk atas yang wajib. Dan jaiz dan yang harus. Mana? Khalaqallahu samawati wal ar. Itu menunjuk atas perkara yang harus. Harus Allah mengadakan langit dan bumi. Harus Allah meniadakan. Itu menunjuk atas perkara yang harus. Dan mustahil. Menunjuk atas perkara yang mustahil. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Itu menunjuk atas perkara yang mustahil. Mustahil ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat kalam Allah ni menunjuk atas perkara yang wajib, perkara yang harus dan perkara yang mustahil daripada sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam sifat kalam kita lah. Dengan sifat kalam yang Tuhan jadikan di lidah kita, dapat menunjukkan apa kehendak kita. Jadi kalau tidak ada sifat kalam di lidah kita kok, nak menunjuk dengan sifat kalam tak boleh. Menunjuk dengan isyarat. Itu pun orang faham, orang tak faham. Dan dia nak menunjukkan kehendak dia dengan isyarat. Orang yang faham, faham lah. Kalau orang tak faham, tak faham lah. Kan? Bahasa isyarat kan lengkap. Tak tengok masa orang baca berita ke? Tutup suara berita tu, tengok isyarat cukup dah. Kan berita tu kan ada hok bawah tu kan seorang hok duk putar jari tu lah apa benda tu. Tak baik, suara tutup. Tengok tu. Sebab apa? Dia nak menunjuk apa yang pemberita tu kata. Tak faham kita. Kita nak faham apa yang ditunjukkan oleh pemberita, kena dengar suara. Suara tu mari daripada mana? Mari daripada sifat kalam yang Tuhan jadikan di lidah pemberita tu. Jadi sifat kalam kita pun menunjuk apa perkara yang kita kehendak. Jadi sifat kalam ni menunjuk atas perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Sifat kalam Allah bukan sebagaimana sifat kudrah. Sifat kudrah Allah mengada meniada. Taksir dia panggil. Sifat kudrah, taksir. Mengada meniada. Itu sifat kudrah. Adapun sifat kalam menunjuk atas perkara yang wajib. Allah Tuhan yang Esa. Banyaklah ayat-ayat yang lainnya menunjuk atas perkara yang wajib. Wal awwalu wal akhiru. Itu menunjuk atas perkara yang wajib. Allah bersifat dengan sedia. Allah bersifat dengan kekal. Ada ni. Jadi sifat kalam Allah menunjuk atas perkara yang harus. Allah mengadakan segala-galanya perkara yang harus. Harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada. Sifat kalam Allah juga menunjuk atas perkara yang mustahil. Tapi sifat kalam Allah, dia bukan sebagaimana kudrah. Kudrah, sifat kudrah, ta'aluk dia, fungsi dia adalah taksir. Memberi bekas dengan bahawa mengada meniada. Faham tak situ? Kalau kita faham situ, kita fahamlah. Kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ayyakula lahu kun. Itu hak. Maka berkata Allah Ta'ala baginya, bagi pekerjaan tadi itu, kun. Kun je lah. Fayakun, maka ada ia.
Bukan Allah Ta'ala kata kun fayakun. Allah Ta'ala kata kun. Lepas tu fayakun, maka adalah ia. Jangan kita ambil faham Allah jadikan dengan kun. Kun tu sifat tu kalam. Kalam tidak mengadakan. Kalam, dia menunjuk atas perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Pada ni. Mengada meniada itu takluk kudrah, taksir. Allah mengada meniada. Jadi bukan Allah menjadikan dengan kun. Salah faham begitu. Lepas tu hak dalam ayat Al-Quran tu, tu dibicara panjang pula tu. Itu hanya majaz sahaja, bukan hakiki. Nak cerita bahawa segeranya Allah menjadikan satu perkara seperti Allah Ta'ala kata. Maka ada perkara tersebut. Tapi bukan Allah Ta'ala menjadikan dengan perkataan. Dengan perkataan kun, bukan. Allah buat dengan sekali kun, dia kata. Salah sangat-sangat. Sebab Allah bukan buat sekali. Ni hak berlaku di kita ni. Ni perbuatan Allah berlaku ni kan. Kita duduk, kita diam, kita gerak sikit-sikit. Semua tu perbuatan Allah. Jadi Allah duk kun gitu. Tak. Sekarang ni yang berlaku di kita ni berlaku di kita ni kan. Perbuatan Allah. Kita diam pun Allah perbuat. Kita duduk tak terbalik pun Allah perbuat. Tu semua takluk kudrah belaka tu. Balik pada rukun yang ke-6 lah. Qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Walaupun kita nampak diam di luar. Di dalam ni berfungsi ni dalam ni. Jantung berfungsi. Itu semua perbuatan Allah. Jadi Allah pun kun gitu. Tapi nak ceritanya segera Allah menjadikan seperti Allah Ta'ala kata. Macam ginilah. Demo tak apa. Sekali kata siap. Sekali kata siap. Mana kita kata je siap. Betul. Makna apa ni? Makna kita ni banyak anak buah. Arwah sekali je. Kata sekali je siap. Tapi bukan siap tu dengan kata. Dengan perbuatan anak buah lah. Tapi kita cakap, demo tak apalah. Sekali kata je. Bereslah tu. Jadi dibuat dengan kata. Maka beres kerja. Maksud lain tu jangan pakai zahir gitu. Sekali kata, dia diam je. Tak ada buat apa-apa. Jadi yang berlaku di kita ni, perbuatan Allah lah ni. Kita diam, barang di tubuh kita pun diam. Kita bergerak sikit-sikit, barang di tubuh kita bergerak juga. Pandai ni? Kan kita bergerak sikit-sikit kan? Kerah-kekung. Kerah-kekung lagi tau. Kerah kekung tu kerah sungguh-sungguh tau. Dan kita bergerak. Bila kita bergerak, yang di tubuh kita bergerak semua ni. Ada ni. Semua tu perbuatan Allah. Yang bersifat dengan kudrah. Jadi Allah perbuat dengan sifat kudrah. Allah Ta'ala menjadikan. Allah ni khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekian perkara. Menjadi. Bukan Allah berkata. Allah khaliq kan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekian perkara. Bukan Allah berkata. Kun ni kalam. Kalam menunjukkan atas segeranya Allah menjadikan. Seolah-olah seperti kata kun. Kun jadi. Soalnya begitu. Tapi bukan Allah mengadakan dengan kalam. Kun tu kalam. Tapi Allah mengadakan. Allah yang bersifat kudrah. Yang mengadakan segala-gala. Allah khaliq. Khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekian perkara. Bukan Allah berkata. Kita faham sini. Kalam menunjuk. Kita faham dah. Kun tu menunjuk atas segeranya Allah menjadikan. Kun kalam. Menunjuk atas segera Allah menjadikan. Bukan kun kalam tu mengada. Bukan. Mengada adalah ta'aluk kudrah. Taksir. Dia panggil ta'aluk taksir. Tahu kudrah. Jadi kalam menunjuk atas yang wajib dan yang harus, yang jaiz, yang harus dan mustahil. Itu kalam menunjuk dilalah. Bukan mengada, bukan menjadikan. Menjadikan itu bahagian
ta'alluq qudrah. Saya biasa bila sebut Tuhan menjadikan, saya reke. Gerak diam kita, Allah menjadikan. Hak ada tubuh kita tu, Allah menjadikan belaka tu. Reke ni sambung cerita. Maknanya Allah bukan hanya menjadikan satu perkara, bergerak tubuh, di masa yang sama bergerak barang-barang di tubuh kita, bukan Allah yang menjadikan gerak barang tu. Gerak barang tu hanya turut tumpang sekali jalan dengan tubuh yang bergerak yang digerakkan oleh Allah. Tu karuk pegangan gitu. Pada ni. Sekarang Allah menggerakkan tubuh kita, Allah mendiamkan tubuh kita. Bila Allah menggerakkan tubuh kita, maknanya banyaklah yang bergerak sama. Orang lelaki, orang perempuan lagi banyak. Dah dengan perkakah perhiasan tu lah. Bila tubuh bergerak, subang, rata, gelang. Orang lelaki tak ada lah tu nya. Mana bergerak sama. Siapa yang menggerakkan hak ada tubuh kita yang bergerak? Itulah perbuatan Allah. Perbuatan Allah buat satu perkara sudahlah. Menggerakkan tubuh yang berada tubuh tu sekali jalan. Tidak, ini kekuasaan Allah. Yang berlaku semua Allah buat. Gitu. Kena sambung semua ceritaan. Kalau kita atas jalan asbab. Kalau kita atas jalan asbab. Bagi asbab kita cerita macam biasa. Lepas tu kita buat asbab macam biasa. Memang sepanjang masa kita buat asbab. Kada tika tak buat asbab. Buat asbab sentiasa kita. Kalau orang malah, dia buat asbab dia, melentang atas kursi malah dia tu. Buat juga tu, ke tak buat? Daripada dia mari. Lepas tu, malah dia, petang-petang, bukan malah lah, letih. Dia pun duduk atas kursi malah tu. Tu tak kursi malah tu kan? Kursi tu. Dia panggil kursi malah. Dia buat juga tu. Dia buatlah dia menentang situ. Maknanya kita sentiasa ada perbuatan. Itulah perbuatan Allah. Kita sentiasa ada usaha. Jangan pula dah kalau gitu kok. Hak Tuhan berlaku, kita tak buat apa-apa. Kita tak buat apa-apa. Macam mana Tuhan berlaku kepada kita. Memang ada perbuatan di kita. Allah yang perbuat. Tak mau buat apa-apa apa. Kalau gitu kok kita jadi macam tunggu kayu. Kalau Tuhan buat kita tunggu kayu, jadi tunggu kayu lah. Tak bergeraklah kitanya. Tapi Tuhan buat kita manusia. Sentiasa bergerak. Zahir tak bergerak. Hak luar tak bergerak pun. Hak dalam bergerak. Ni hak organ dalam bergerak. Dan hak zahir mana tak bergerak. Bergerak juga. Kalau Tuhan buat kita tunggu kayu. Betul lah tidak bergerak lah. Dia tak timbul. Kalau seumpama tu kok. Tak mau buat apa-apa. Memang kita buat apa-apa. Memang kita akan ada pekerjaan. Kita akan ada usaha. Macam mana tak ada pekerjaan, tak ada usaha. Memang kita akan buat. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usaha macam biasa je lah. Macam sebut minggu lepas. Hak masalah jodoh. Kalau kata nak berkahwin. Nak cari kata pasangan yang berilmu, mungkin payah nak jumpa. Carilah pasangan yang sama-sama rajin belajar ilmu agama. Tak apalah, tak pandai pun. Sama-sama menambahkan ilmu, gitulah. Lepas tu bukan ke Allah tetap dah jodoh. Allah tetap dah jodoh. Lepas tu kita nak mencari, Allah tetap dah kita mencari. Ada ni? Sekarang betul Allah tetap dah jodoh. Kita mencari risik. Itu pun ketetapan Allah. Nak lari ke mana lagi? Ada ni. Sekarang jodoh Allah Ta'ala tetap dah pada azal. Yang kita merisik, mencari tu. Mencari tau. Mencari apa dalam FB ke tau. Kan ni ada kan. Nak berkahwin dengan orang yang umur ni, tinggi ni ke tak ada? Ada tau. Mana ke tahu. Maknanya umur ni, pendapatan banyak ni, gitu. Ada tak? Mencari jodoh tu lah. Maknanya jodoh memang telah ditetapkan. Lepas tu kita mencari tu pun ketetapan Allah, tak lagi. Ada ni. Kita mencari tu pun ketetapan Allah. Kalau tak kita mencari, ibu bapa kita mencari. Itu pun ketetapan Allah.
Ataupun kawan-kawan kita tolong mencari, recommend. Itu pun ketetapan Allah. Beginilah kata. Kamu ni tak ada pasangan. Saya tolong cari ya. Tak payah awak carilah. Sebab Allah telah tetapkan pada azal. Jawab je lah. Saya nak mencari ni pun ketetapan Allah juga. Kita nak tolong cari. Seorang diri kan. Tak apalah saya tolong cari. Kalau dia jawab. Tak payah cari. Sebab jodoh. Allah ditetapkan pada azal. Maknanya jodoh telah ditetapkan pada azal. Saya nak tolong mencari ni pun telah ditetapkan pada azal. Gitu je lah. Orang nak faham tak tu. Dia faham-faham bila jodoh telah ditetapkan pada azal, tak payah mencari. Kalau Allah tetapkan tak payah mencari, kemungkinan Allah Ta'ala telah tetapkan bujang siapa ketua. Gitu je lah. Semua Allah Ta'ala tetap dah. Allah tetap dah pada azal, dia bujang siapa ketua. Allah tetap kepada azal, dia langsung tak mahu mencari. Begitulah. Jadi dia mencari ke, tak mahu mencari ke, itu semua ketetapan Allah. Allah tak bicara dah waktunya. Jadi bila jodoh telah ditetapkan, kenapa kita nak mencari? Mencari itulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki telah ditetapkan pada azal. Lepas tu kenapa bekerja? Bekerja kita itulah ketetapan Allah pada azal. Tapi kalau Allah tetapkan pada azal seseorang, jadi pemalas. Langsung tidak bekerja contohnya. Maknanya Allah telah tetapkan pada azal, rezeki dia tidak ada. Bukan tidak ada lah. Kalau tidak ada rezeki, matilah. Sebab seseorang yang hidup, pasti ada rezeki. Telah ditetapkan pada azal. Adalah rezeki dia tu. Tupan makan, hak ada nasaji tu lah. Ada bawah saji atas meja tu. Hak tuang dia tu duduk beleber tu lah. Tak apa tuang dia beleber, tuang dia halal kan. Ada rezeki lah tu. Tapi rezeki yang lain tidak ada. Sebab apa? Sebab Tuhan kodokkan dia pemalas. Gitulah. Mana rezeki telah ditetapkan Allah pada azal. Yang kita bekerja, itulah ketetapan Allah pada azal. Itu je lah. Jadi kadang-kadang perlu sebut bab ketetapan Allah pada azal. Lepas tu kita macam mana tak boleh buat perubahan apa-apa. Memang kita sentiasa buat perubahan. Kita buat perubahan daripada jahil kepada usaha belajar untuk jadi berilmu. Kita berubah daripada malas buat ibadah kepada rajin buat ibadah. Sentiasa ada perubahan dalam kehidupan kita kan. Ke duduk ni apa? Statik macam. Ke adakah sama? Tak. Kita sentiasa buat perubahan kepada kebaikan. Sama ada perubahan dalam ilmu, dalam amal, perubahan dalam kehidupan. Kita buat perubahan. Diri perubahan itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita boleh tak nak merubah ketetapan Allah. Kita dia nak ubah ketetapan Allah. Yang kita berusaha, itulah ketetapan Allah. Tak ada ubah-ubahnya. Nampak zahirnya berubahlah daripada jahil kepada berilmu, daripada malas buat ibadah, daripada rajin buat ibadah, daripada hidup susah pada hidup senang. Nampak macam berubah. Adakah kita ubah takdir Tuhan? Itulah takdir Tuhan. Ubah kat mananya? Tuhan takdir pada asalnya jahil. Tuhan takdir pula berilmu. Tuhan takdir pada asalnya malas buat ibadah. Tuhan takdir pula dia rajin buat ibadah. Mana semuanya adalah ketetapan Allah. Bukan kita yang merubah. Cuma pada zahir, berubah nasib kita. Daripada jahil kepada ilmu. Daripada tak ada amal pada banyak amal. Daripada hidup susah pada hidup senang. Berubah tu pada zahir. Tapi itulah ketetapan Allah. Bukan kata merubah qada Allah. Tidak. Itulah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bicara qada timbul persoalan. Kalau gitu kita tak boleh nak ubah. Tak. Kita berusaha. Untuk merubah nasib kita. Nasib agama kita, kehidupan dunia kita. Sentiasa kita buat perubahan. Diri perubahan itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Dia tak timbul lah bila bicara bab qada dan qadar maka tidak bekerja. Ada. Sebab apa? Sebab apa yang kita lakukan itulah perkara telah ditetapkan Allah pada azal. Dalam kehidupan kita semuanya tetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bicara bab usaha, kita bicara. Macam kita. Kita apabila nak pergi beli barang banyak, kita akan cari troli. Usaha kita. Pada ni. Kita pun letak barang atas troli. Usaha kita hanya menggerakkan troli. Barang kita tak perlu peduli dah. Ada ni. Sekarang kita nak beli barang banyak. Kalau tak ada troli akan jadi apa ni? Standby ke apa ke? Standby. Berende. Ya.
Payah nak sebut perkataan Terengganu ni. Tak betul semua. Jadi banyak lah. Jadi banyak ni. Jadi banyak. Kita pun nak memudahkan, kita pun cari troli. Atas nama usaha kita, hanya menggerakkan troli. Bukan menggerakkan barang atas troli. Atas nama usaha kita. Tapi usaha kita tu pun qada Tuhan lah ke? Atas nama usaha kita, kita hanya perlu menggerakkan troli. Barang, dia akan sekali jalan. Pada ni. Tak perlu peduli dah barang tu, tak perlu pegang, tak perlu gerak, tak perlu dah. Kita hanya perlu gerakkan troli, maka barang yang ada troli akan turut bergerak sama. Ini atas nama usaha kita pada zahir. Adapun perbuatan Allah, bergerak troli itu pun perbuatan Allah. Bergerak barang dalam troli pun perbuatan Allah. Sekalian perbuatan Allah. Ni. Hak perbuatan Allah. Atas nama usaha kita, hanya kita tolak troli sahaja. Maka barang yang ada dalam troli akan bergerak sama tanpa perlu kita usahakan untuk gerakkan barang. Ke kita usaha juga untuk gerakkan barang? Tidak. Kita hanya usaha gerakkan troli. Atas nasib lah. Kadang troli itu pening pada kita nak tolak. Masa tengah renyang tu comel lagi dia punya tayar dia. Bila berat, Allah lelah kita. Troli kesapar di tempat bayar tu lelah. Kena ke tayar troli penuh. Padahal kita masa nak ambil troli tu, kita gerak dah ni. Gerak. Tengok, molek ke dok tayar. Kena molek masa kosong. Bila barang penuh, Allah kata. Lelah. Dah kita tolak ke lain, dia pergi ke lain. Tu. Tak pernah kena gitu. Pernah kena lah. Tapi nak ceritanya, bahagian usaha kita hanya perlu tolak troli saja. Barang yang ada atas troli, dia akan bergerak turut troli yang kita gerakkan. Atas nama usaha. Tapi hak perbuatan Allah, Tuhan buat gerak belakang. Troli Tuhan buat gerak, barang atas troli Tuhan buat gerak. Bukan hanya Allah gerakkan troli pada zahir kita usaha, barang dalam troli Allah tak perlu gerakkan. Tidak. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Itu je pegangan kita. Semua yang berlaku. Sama bicara tadilah, ni hak ada tubuh kita ni. Bergerak diam tubuh kita ni. Pada zahirnya, dia turut tubuh kita yang bergerak yang diam. Tidak. Bergerak diam tubuh kita, perbuatan Allah. Bergerak diam barang yang ada tubuh kita, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan. Percakapan asbab, hati kita lalai. Lupa daripada perbuatan Allah. Tak ada salah apa-apa. Tapi pergi pada pegangan, tetap sekalian kehendak dan perbuatan Allah. Kita berusaha untuk merubah apa semua. Itulah perkara yang telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Kalau faham tu tak timbul lah. Jodoh Tuhan tetap dah. Rezeki Tuhan tetap dah dia lah. Lepas tu tak perlu mencari. Kita mencarilah. Kita mencari. Ada ni. Mencari itulah. Apabila kita memilih mencari, mencari itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memilih tak mau mencari. Tak mau mencari itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je lah. Dia bicara bab perbuatan Allah ni, dia kena panjang sikit lah. Padahal mudah je lah. Semua yang berlaku, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kalam menunjuk dilalah atas sekalian yang wajib dan jaiz yang harus dan mustahil. Lagi sunyi daripada huruf dan suara. Dan lainnya, lain huruf dan suara daripada sekalian sifat kalam yang hadis, sifat kalam yang baharu. Sifat kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara sebagaimana sifat kalam kita. Sifat kalam kita yang Tuhan jadikan di lidah. Lidah tu satu zat, satu benda yang Tuhan jadikan. Kemudian Tuhan letak sifat kalam di lidah. Tanda ni. Kemudian macam mana ni pengajian ilmu zahir dunia, ilmu sains ke ilmu apa ke, di mana kau Tuhan letak sifat kalam di lidah tu? Di mana? Apa beza lidah orang yang ada sifat kalam dengan lidah orang yang bisu? Yang tidak ada sifat kalam. Bezanya di mana? Ada ni? Sebab orang yang Tuhan jadikan bisu, Tuhan jadikan lidah juga. Ada lidah macam orang yang ada sifat kalam. Mana kalau pengajian ilmu dunia ni,
Dia boleh tahu tak di mana kau sifat kalam. Pada ni. Ini kadang-kadang perkara yang baharu makhluk pun tak jumpa cari. Macam nak fikir berkaitan dengan zat dan sifat Allah yang gaib. Yelah macam roh. Roh pun tak dicari. Itu pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makhluk yang Allah Taala jadikan. Pun tak boleh jumpa, tak boleh nak cari di mana. Di mana kau Tuhan letak sifat kalam? Di lidah tu di mana? Apa bezanya mereka yang Tuhan jadikan bisu tak ada sifat kalam? Lidahnya macam mana? Daging dia macam mana? Ke masalah orak daging lidah berbeza ke macam mana? Ada ni. Sarah ke gitulah maka wallahu alam lah. Tapi nak ceritanya Allah jadikan sifat kalam di lidah kita. Ada huruf ada suara ke tak? Ada huruf. Mana kalau lidah tu luka keluar ABC. Adakah sifat kalam di lidah kita bersuara? Kalau sifat kalam di lidah kita bersuara, bising bangun belaka lah ni. Bising lah kalau sifat kalam bersuara. Pada ni. Sifat kalam tidak bersuara. Bersuara apabila kita berkata-kata. Keluarlah perkataan yang kita dengar. Tapi sifat kalam yang terletak di kita, ada suara ke tak? Kalau ada suara, bising lah. Sebab kita semua ni ada sifat kalam lah ke? Kalau sifat kalam bersuara, bunyi lah. Mana sifat kalam kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Apabila kita berkata-kata, keluarlah huruf, keluarlah suara. Adapun sifat kalam yang terletak di daging lidah kita ni, tidak berhuruf, tidak bersuara juga. Sifat kalam Allah kita bicara, sunyi daripada huruf dan suara. Sifat kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ada firqah-firqah golongan yang terpesong menyatakan bahawa sifat kalam Allah berhuruf. Tu ada golongan yang terpesong. Kita ahli sunnah wal jemaah, sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Sunyi daripada huruf dan suara, dan lainnya, lain huruf dan suara, mana lain daripada sekalian sifat kalam yang hadis, sifat kalam yang baharu. Contohnya sifat kalam kita, itu panggil sifat kalam yang hadis. Sifat kalam Allah yang sedia kala. Sifat kalam kita, sifat kalam yang baharu. Sifat kudrah Allah, sifat kudrah yang sedia kala. Sifat kudrah kita, sifat kudrah yang baharu. Dia ada kudrah yang qadimah, sifat kudrah Allah. Dia ada kudrah yang hadisah, kudrah yang baharu. Kudrah yang ada di tubuh kita. Yang Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita. Tapi sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita, makhluk Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Gerak diam kita tetap datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Wallahu a'lam.